Seorang lelaki terhidu satu bau busuk yang datang dari belakang rumahnya. Dia kemudian menyiasat punca bau busuk tersebut dan membawanya ke lubang najis di belakang rumahnya. Setelah itu, dia bertindak mengalihkan penutup lubang najis tersebut dan mendapati ada dua mayat kanak-kanak di situ. Satu mayat sedang menghadap ke atas, manakala satu mayat lagi menghadap ke bawah. Apa yang terjadi sebenarnya? Kira-kira jam 2.15 petang, seorang pegawai polis mengetuai sepasukan polis telah bergegas ke sebuah kampung selepas dimaklumkan tentang penemuan mayat. Setibanya mereka di lokasi kejadian, pegawai polis mengatakan yang lubang najis itu ditutupi kepingan papan dengan sekeping papan lapis di bahagian atas. Apabila dialihkan papan tersebut, dia dapat melihat dua mayat kanak-kanak iaitu lelaki dan perempuan. Satu mayat menghadap ke atas dan satu mayat lagi menghadap ke bawah. Kedua-dua mayat itu diikat bersama mulai bahagian perut hingga ke bahagian leher. Mayat budak lelaki itu memakai seluar panjang berwarna coklat dan baju lengan panjang, manakala mayat budak perempuan itu pula memakai baju T berwarna merah hati dan seluar bercorak bunga. Apa yang menyedihkan, mayat budak lelaki itu hanya dapat dilihat pada tulang belakangnya sahaja, manakala bahagian badan yang lain hilang. Mayat budak perempuan itu pula walaupun lebih reput, tetapi tidak seteruk mayat budak lelaki itu. Pihak polis juga menghadapi masalah untuk memisahkan mayat mereka berdua kerana diikat dengan tali yang kemudian terpaksa dipotong. Kira-kira jam 6.30 petang, seorang pegawai polis wanita memeriksa rumah kepada lubang najis tersebut dan menjumpai 4 utas tali. Seutas tali dijumpai di alang rumah, 2 utas di ruang tamu dan seutas lagi di dapur. Selepas membandingkan tali yang dijumpai di dalam rumah tersebut dan tali yang digunakan mengikat mangsa, pihak polis kemudian menahan seorang wanita pada hari yang sama. Pada keesokan harinya pula, seorang lelaki yang dikatakan suspek utama dalam kes ini juga ditahan polis. Suspek utama bernama Samsir Abdul Rahim, 31 tahun, merupakan orang kelainan upaya OKU dan bekerja sebagai buruh ladang. Samsir telah didakwa membunuh pasangan adik-beradik iaitu Azman Wardi 10 tahun dan Saniah Wardi 3 tahun di dalam sebuah rumah di Kampung Muhibah, Peserai, Batu Pahat, Johor pada 30 April 1984 sekitar jam 9.30 pagi. Mangsa dua beradik ini merupakan anak kepada pasangan suami isteri iaitu Wardi Wasis 48 tahun dan Sukiam Hassan 42 tahun. Sepanjang perkahwinan mereka, Wardi dan Sukiam dikurniakan 5 orang cahaya mata. Wanita yang ditahan polis pada hari yang sama penemuan mayat pula merupakan saksi utama yang bernama Salmah Muhammad Saleh, 26 tahun, yang dikatakan melihat kejadian bunuh ini dari mula hingga akhir. Untuk makluman, lubang najis tersebut terletak di belakang rumah Salmah. Salmah tinggal bersama 2 orang anaknya dan suami yang bernama Razali Janis. Keluarga Salmah dan keluarga Wardi saling berjiran di kampung tersebut. Cara dua beradik yang dibunuh dengan kejam ini juga menarik perhatian orang ramai untuk mengikuti perbicaraan Samsir yang dituduh membunuh mereka. Selepas didakwa di Mahkamah Majistret Batu Pahat, kes Samsir dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Muar pada 17 Januari 1987. Kegairahan orang ramai untuk mengikuti perbicaraan Samsir menyebabkan kes itu dilabelkan sebagai perbicaraan mayat dalam lubang najis di hadapan Tuan Hakim Muhammad Yusof Chin. Dalam perbicaraan awal, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Batu Pahat iaitu Assistant Superintendent ASP Abdul Rahman Kamil menceritakan detik penemuan mayat dua beradik itu. Sebagai pegawai penyiasat kes ini, ASP Abdul Rahman berkata dia mengetuai sepasukan polis ke Kampung Muhibah selepas dimaklumkan penemuan mayat itu kira-kira jam 2.15 petang pada 7 Mei 1984. Pada 21 Mei 1984, anggota polis telah menemui sehelai baju T di rumah Salmah dan hasil dari pemeriksaan di Jabatan Kimia di Johor Bahru telah menemui kesan beberapa warna. Oleh kerana baju itu dijumpai di rumah Salmah, pihak polis membuat andaian bahawa baju itu adalah milik suami Salmah iaitu Razali.
Hari keempat perbicaraan adalah giliran Salmah sebagai saksi pendakwa untuk memberi keterangan. Apa yang menggemparkan apabila Salmah menuduh Samsir sebagai pembunuh kepada dua beradik itu. Salmah juga mengatakan bahawa baju T yang ditemui pihak polis di dalam rumahnya digunakan oleh Samsir untuk mengelap kesan darah yang ada pada lantai. Samsir adalah orang yang membunuh Azman dan adiknya Sania dan kemudian mencampakkan mayat mereka ke dalam lubang najis di belakang rumah saya, kata Salmah di mahkamah. Salmah juga berkata dua beradik itu masuk ke dalam bilik tidurnya ketika Samsir dalam keadaan bogel. Kenapa Samsir berbogel di rumah Salmah? Apakah yang berlaku sebenarnya? Pada hari kejadian, Samsir datang ke rumah Salmah sekitar jam 8 pagi. Selepas mereka berbual seketika, mereka berdua memutuskan untuk melakukan hubungan seksual. Pada ketika itu, bayi Salmah yang berusia 3 bulan tidur di ruang tamu manakala seorang lagi anak Salmah yang berusia 2 tahun sedang bermain. Salmah memberitahu mahkamah bahawa pintu dan tingkap rumahnya selalunya ditutup untuk mengelakkan rumahnya dimasuki habuk. Apabila menyedari anak jirannya masuk ke bilik tidur ketika mereka melakukan hubungan seksual, Salmah memberitahu kepada Samsir mengenai kehadiran tetamu tidak diundang itu yang menyebabkan Samsir bingkas bangun dan meluru ke arah Azman. Salmah mengatakan Samsir menangkap Azman dan menolaknya jatuh ke lantai lalu mencekik dengan kedua belah tangan kanak-kanak itu yang ternyata tidak mampu melawan. Samsir kemudian meminta beberapa utas tali yang saya ambil dari dapur, kata Salmah ketika perbicaraan. Samsir kemudian mengikat badan Azman dan kemudian meminta beberapa utas tali lagi. Apabila saya muncul dari dapur, saya lihat Samsir mencekik Sania yang ketika itu terlentang tidak bermaya di atas lantai, kata Salmah lagi. Selepas mengikat Sania, Samsir meninjau kawasan persekitaran untuk memastikan tiada orang lain yang berada di situ, lalu bertindak mengheret dua beradik itu ke belakang rumah dan menyumbat mereka ke dalam lubang najis. Lubang najis berukuran 2.1 meter panjang, 1.5 meter lebar dan sedalam 1.5 meter itu terletak kira-kira 1.2 meter dari tandas yang berada di belakang rumah Salmah. Salmah mendakwa Samsir memberi amaran akan membunuhnya jika dia memberitahu orang lain mengenai kejadian itu. Dia juga memberitahu bahawa jika sesiapa bertanyakan tentang dua beradik itu, saya kena cakap mereka dilarikan sebuah kereta biru, kata Salmah lagi. Salmah juga memberitahu bahawa dia cuba menghalang Samsir dari mencekik Azman tetapi tidak dipedulikan. Salmah mengatakan Samsir memilih lubang najis untuk membuang dua kanak-kanak tersebut kerana sudah biasa dengan persekitaran kawasan rumah itu. Salmah juga ada memberitahu mahkamah yang dia ada perselisihan faham dengan keluarga Wardi tetapi tidaklah begitu serius. Malah Salmah juga ada melawat keluarga Wardi selepas dua beradik itu didapati hilang tetapi tidak menceritakan perihal tentang mayat itu. Selepas kejadian itu, Salmah mengaku dia rasa menyesal tetapi keadaan pada ketika itu telah menyebabkan dia tidak boleh memberitahu sesiapa pun mengenai pembunuhan itu. Untuk makluman, mayat Azman dan Sania yang telah reput ditemui kira-kira seminggu selepas kejadian bunuh ini berlaku. Ketika dua beradik ini didapati tidak pulang ke rumah, keluarga Wardi juga dibantu sanak saudara dan penduduk kampung berusaha untuk mencari anaknya, tetapi usaha mencari mereka menemui kegagalan. Wardi Wasis yang merupakan seorang penarik beca akhirnya membuat keputusan untuk membuat laporan polis pada hari itu kerana bimbang ada sesuatu yang tidak kena menimpa kedua-dua anaknya itu. Sementara itu, tiba giliran suami Salmah iaitu Razali untuk memberikan keterangan di mahkamah. Untuk makluman, ketika perbicaraan kes ini berlangsung, Razali dan Salmah telah pun bercerai. Penemuan mayat tersebut terbongkar selepas Razali mengatakan dia terhidu bau busuk dari arah belakang rumahnya, menyebabkan dia menyiasat punca bau itu dengan pergi membuka penutup lubang najis di belakang rumahnya. Apabila mengalihkan penutup lubang najis itu, dia mendapati ada mayat di dalamnya sebelum menghubungi bapanya untuk memaklumkan perkara tersebut. Kerana tidak tahan dengan bau busuk itu, Razali telah membawa Salmah dan dua orang anaknya berpindah sementara ke rumah bapanya.
Pada 7 Mei 1984, pihak polis mula mengetahui mengenai penemuan mayat dua beradik itu dan memulakan siasatan. Di akhir kes perbicaraan, keputusan mahkamah telah mengejutkan semua pihak. Mahkamah akhirnya membuat keputusan membebaskan Samsey dan tidak disabitkan dari kesalahan membunuh. Salmah juga dilepaskan dari tuduhan bersubahat dan dibebaskan. Antara persoalan-persoalan tentang kes ini adalah, benarkah Samsey yang membunuh kanak-kanak tersebut atau ianya sekadar dakwaan Salmah semata-mata kerana ingin melepaskan diri? Jika benar dakwaannya, bagaimanakah Salmah boleh terlepas dari tuduhan bersubahat dengan Samsey kerana cuba menyembunyikan pembunuhan kejam yang dilakukan oleh Samsey? Ada juga individu yang mengatakan bahawa Samsey yang ditangkap dan didakwa di mahkamah tersebut bukanlah Samsey sebenar yang mempunyai hubungan terlarang dengan Salmah. Sebaliknya hanya dijadikan kambing hitam memandangkan dia seorang OKU. Jadi, siapakah Samsey yang sebenar? Mengapa Salmah begitu berani membuat pengakuan hubungan terlarangnya dengan Samsey? Bukankah perkara ini akan memalukan dirinya sendiri? Terdapat juga individu yang mengatakan bahawa Samsey terlepas dari tuduhan membunuh kerana terdapat bukti kedatangannya dalam buku kedatangan yang dipegang oleh ketua di tempat kerjanya. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan bahawa Samsey sudah merasuah ketuanya itu untuk menipu rekod kehadirannya, seterusnya menimbulkan keraguan penglibatannya dalam kes pembunuhan ini. Mengapakah Razali, iaitu suami Salmah pada ketika itu, tidak memaklumkan terus kepada pihak polis setelah menemui mayat kanak-kanak tersebut, sebaliknya bertindak pindah sementara ke rumah bapanya kerana tidak tahan dengan bau busuk? Apakah yang sebenarnya berlaku? Adakah dia cuba untuk menyembunyikan sesuatu? Kesemua persoalan ini masih menjadi misteri sehingga ke hari ini.